di sekolah Sekolah Alam Iskandar ni bersedia untuk ladap. Sangat-sangat hebatlah. Tahniah diucapkan kepada semua warga guru. Okey. Jadi tajuk yang diberikan untuk saya pada pagi ini ialah berkaitan dengan Google Classroom. Jadi saya mohon untuk share dulu skrin saya. Okey. Okey. Jadi saya semasa presentation saya off dululah saya punya video. Okey. Okey, pagi ni sebenarnya dekat rumah saya ni ada orang mesti rumput. Jadi itulah, takutlah ada gangguan bunyi dan sebagainya tu. Saya mohon maaf sangat-sangatlah ya. Harap suara saya jelas untuk semua cikgu-cikgu dengar, dan jika ada yang kurang jelas bolehlah maklumkan pada saya. Okey. Saya harap okey ya cikgu-cikgu suara saya. Okey Puan. Okey. Jelas suara jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Baik, seperti yang Cikgu Liana dah perkenalkan tadi ya, cikgu-cikgu bolehlah panggil saya Cikgu Shimi. Saya mengajar di SMK Raja Chulan, Ipoh. Sebelum di SMK Raja Chulan, lamanya saya sejak daripada posting adalah di SMK Raja Perempuan ya, RPS Ipoh, dan pada 2019 di hujung 2019 di mana berlakunya banyak pergerakan, guru-guru yang telah lama berkhidmat di sebuah sekolah digerakkan lebih-lebih lagi kepada guru-guru bahasa Inggeris. Jadi saya pun terkesanlah ya, saya digerakkan ke SMK Raja Chulan dan hingga kinilah ya. Baik, di akhir bengkel ni ya cikgu-cikgu, kita sebenarnya santai-santai je ya. Saya pun nak cuba sampaikan ya ilmu Google Classroom ni semudah yang boleh ya, kepada cikgu-cikgu semua, agar cikgu-cikgu semua dapatlah laksanakan ya, mungkin di tempoh PDPR ini ataupun untuk apa juga yang berkaitan dengan bidang tugas cikgu lah ya. Okey, jadi di akhir bengkel ni kita akan tengoklah bagaimana kita nak akses Google Classroom melalui portal Delima. Okey, kerana Google Classroom ni ada terletak di dalam portal Delima, salah satu aplikasi di bawah portal Delima, dan cikgu-cikgu boleh akses melalui portal ya. Keduanya, kita akan tengoklah fungsi-fungsi asas Google Classroom, bagaimana nak join kelas, ya, bagaimana pelajar nak join kelas, bagaimana kita nak create kelas. Okay, fungsi stream, fungsi people, okay, dan fungsi classwork. Okay, fungsi classwork ni banyaklah item-itemnya, di mana fungsi classwork ni lah kita masukkan tugasan, nota dan sebagainya ya untuk pelajar-pelajar. Okay. Dan akhirnya kita boleh tengok fungsi grades ya, di mana kita boleh lihat senarai, markah, analisis dan sebagainya ya di bawah fungsi grades. Okay. Jadi ini berkaitan dengan secara asasnya lah apa yang kita akan belajar. Okay. Dan diharapkan cikgu-cikgu nanti sekiranya rasa mungkin ada di kalangan cikgu mungkin dah advance ya, mungkin dah biasa menggunakan Google Classroom, mungkin ini satu ulang kaji sajalah ya, ulang kaji bagaimana kita melaksanakan Google Classroom secara asas ya, kerana saya akan terangkan daripada zero lah ya, daripada zero, okay? Daripada mula lagi. Okay. Okay, yang ini ialah proses bagaimana PDPC ya, atau PDPR dalam Google Classroom itu berlaku. Okay. Dia macam kita di sekolah, kita bagi kerja rumah pada murid, ya, murid hantar, kita semak, kita pulang semula kepada murid. Jadi sama juga di dalam Google Classroom, di mana mulanya teacher akan create class ya. Teacher create class.
Okay, selepas teacher create class, teacher akan invite student ke dalam kelas. Itulah berlaku join tu join kepada kelas. Okay, selepas dah create class, pelajar pun dah join, baru boleh teacher post assignment iaitu tugasan. Okay, tugasan ni bolehlah dalam pelbagai bentuk boleh juga menjadi satu nota, nota yang cikgu bagi pada murid, link link kepada bahan-bahan website, YouTube dan sebagainya. Okay. Selepas teacher post assignment atau tugasan, kemudian student siapkan, dan student akan turn in. Jadi di dalam Google Classroom kita ada satu button dinamakan turn in, di mana student lah yang akan nampak. Sudah selesai dia akan turn in, bermaksud dia hantar kepada cikgu. So bila dia hantar kepada cikgu, cikgu akan dapat notification mengatakan student dah hantar dan cikgu pun semak, cikgu letakkan markah, dan akhirnya cikgu return balik pada student. Jadi ini secara ringkas bagaimana proses PDPR itu berlaku dalam Google Classroom, di mana tugasan pelajar siap, hantar, kita semak dan kita pulangkan semula. Barulah proses tu lengkap sehingga ke akhir, di mana cikgu pulangkan semula kerja dengan markah. Jadi kita akan terus mula ke bagaimana nak akses portal dan akhirnya akan masuk ke Google Classroom. Jadi untuk bengkel hari ini kita seeloknya gunakan laptop lah sebab saya menggunakan laptop dan paparan saya menggunakan laptop. Jadi kalau sekiranya cikgu ada laptop, cikgu boleh buka lah bersama-sama dan buat bersama-sama Untuk address URL untuk portal D5 seperti yang tertera di skrin. portal.moi.edu.my. Kalau cikgu-cikgu yang telah pun buat profile di Chrome, di Google Chrome. Sekiranya cikgu-cikgu telah buat profile di Google Chrome, cikgu akan sebenarnya contohnya dia akan auto buka kepada Google Chrome, cikgu akan auto buka kepada portal D5. Contohnya saya akan buka portal menggunakan admin sekolah. Sekiranya cikgu telah menetapkan di Google Chrome cikgu dah login siap-siap menggunakan ID D5 iaitu yang bermula dengan G, dash dan nombor. Yang itu ialah ID D5 cikgu. Jadi sekiranya cikgu telah setting siap-siap di Google Chrome dengan ID D5, bila kita buka, dia sebenarnya akan auto buka ke paparan ni. Kalau cikgu perasanlah mana-mana yang pernah buka Google Chrome yang telah pun setting ID D5, secara defaultnya dia akan terus buka Chrome kita dan keluar di page pertamanya paparan ini. Yang ini ialah juga akses kepada portal D5 di mana kita boleh terus saja pilih di bawah ni lah, log masuk ni, guru, murid atau ibu bapa lah Jadi kita guru, kita boleh klik guru. Itu satu Jadi sebenarnya cikgu penting sekiranya cikgu setting Google Chrome cikgu siap-siap dengan ID D5. Dan sekiranya cikgu ada juga mempunyai contohnya ID e-didik, create satu lagi profile di mana ianya khusus untuk ID e-didik. Dan kalau ada Gmail, buat lagi satu dengan ID Gmail. Supaya Chrome cikgu akan setting kepada ID-ID masing-masing yang tersendiri. Contohnya saya sebenarnya banyak Google Chrome ID kat sini. Satu e-didik saya, satu untuk MOE, satu untuk sekolah, Raja Julan,
Ya, satu untuk admin line lah, satu untuk profile certified trainer, ya Google certified trainer, satu untuk YouTube, satu untuk ni anak saya pula, 2 orang anak saya yang juga menggunakan Google Classroom di sekolah. Jadi saya createkan ID mereka di laptop saya supaya mudah saya terus akses. Kenapa saya buat demikian? Supaya kita tak ada tersilap ID, ya, kadang-kadang berlaku, ya, kita tak dapat nak akses Google Classroom kerana kita tak perasan, ya, yang sebenarnya ID di sini dia lain, ya, ID kat sini dia lain, jadi kita kena ubah dan sebagainya. Okay, jadi bila kita dah tetapkan siap-siap, setiap ID tu berbeza-beza, jadi bila saya nak akses, bila saya nak akses kepada portal Delima, saya akan buka Google Chrome ID Delima. Jika saya nak akses bahan-bahan yang memerlukan saya untuk login kepada ID eDidik, saya akan terus hanya buka kepada Chrome ID eDidik. Jadi saya tak payah nak tukar-tukar, ya. Kan biasa kita akan switch ID kan. Okay, jadi itu agak susah. Kadang-kadang kita nak switch ID ni, lepas tu bila kita login, tengok-tengok dia login kepada ID lain dan sebagainya. So jadi kita just create profile tu. Profile tu senang saja cikgu. Cikgu just pergi ke atas ni dan cikgu just add, ya, add profile. Lepas tu dia akan minta kita login kepada ID-nya dan automatic dia akan save dekat desktop cikgu satu Chrome browser dengan ID tersebut. Okay, ID itu sedikit yang cikgu perlu buatlah supaya cikgu dapat manage account cikgu dengan sebaiknya. Kadang-kadang kita ada banyak account, ya. Mungkin ada cikgu ada MOE, ada eDidik, ada Gmail personal, okay. Jadi ada 3. Jadi kadang-kadang ada email kita nak guna Delima, ada kadang-kadang kita nak akses email eDidik. So kita asingkan siap-siap, ya, supaya kita mudah, tak perlu dah nak login log out dah, ya. Saya akan terus klik je situ, dia akan dah memang auto login. Okay. Jadi itu sedikit tentang profile. Okay. Baik, jadi kalau cikgu nak masuk kepada portal Delima, cikgu boleh ke ini tadi. Mungkin saya boleh quiz pula. Okay, ni. Cikgu boleh akses lah, ya, dekat ruangan chat tu saya ada masukkan link untuk ke portal Delima. Okay. Namun demikian, kalau nak senang ingat, nama dia ni lah portal.moe.edu.my. Okay. So yang ini URL untuk portal Delima. Jadi bila cikgu-cikgu dah akses ke paparan sebegini, cikgu log masuk. Dan mungkin dia akan tanya akaun mana cikgu nak guna. Jadi kat sini senang sebab kita memang, saya dah memang setting siap-siap hanya satu ID saja. Jadi tak ada masalah. Bila saya klik dia memang akan auto terus masuk, ya. Tak perlu kita nak key in password dan sebagainya ataupun tukar ID. Okay. Jadi cikgu akan dibawa ke paparan ini, ya, murid, guru atau sekolah. Jadi cikgu klik guru dan di dalam menu guru ada terdapat pelbagai ikon ni. Cikgu terus ke aktiviti, ya. Dan di bawah aktiviti cikgu akan nampak ada satu ikon Google Classroom dan di situlah, ya, di mana kita akses kepada Google Classroom melalui portal Delima. Okay. Dan bila keluar paparan ni, cikgu just klik untuk mula. Okay. Jadi itu secara ringkasnya, cikgu log masuk, cikgu pergi klik guru, cikgu masuk aktiviti dan cikgu klik ikon Google Classroom ni lah. Okay, ikon Google Classroom ni. Jadi kalau cikgu
nak terus direct kepada Google Classroom, cikgu boleh juga save bookmark dan masukkanlah dekat dalam bar atas ni supaya cikgu terus klik saja Google Classroom dan cikgu akan dapat tengoklah ya Google Classroom ataupun paparan Google Classroom ini. Okay. Jadi itu bagaimana kita akses Google Classroom melalui portal Delima. Ya. Jadi bila cikgu dibawa ke paparan ni, ya, ini biasa paparan Google Classroom di mana akan ada beberapa kelas-kelas ni, kita panggil kelas card ni. Okay. Dan ini adalah kelas-kelas yang sama ada kita create ataupun kelas-kelas yang kita join, ya, akan keluar di sini. Kalau kelas-kelas yang kita create sendiri, cikgu tak akan dapat nampak muka cikgu lah ya, ataupun ikon profile muka cikgu di sini ya, di kelas-kelas ni ya. Ini bermaksud cikgu yang create. Sekiranya cikgu join kelas lain ya, di paparan Google Classroom cikgu akan ada kelas-kelas yang cikgu akan nampak profile picture tu. Okay. Jika ada nampak profile picture tu bermaksud itu adalah kelas-kelas yang cikgu join. Ya, yang cikgu join. Okay. Jadi dia ada dua lah ya. Satu kelas yang cikgu create dan satu lagi kelas yang cikgu join. Okay. Sebelum kita mula kepada apa yang ada dalam Google Classroom, okay, satu perkara yang saya nak just tunjukkan pada cikgu agar cikgu buat dahulu yang ini. Cikgu pergi ke ujung atas ni ada main menu, ya, main menu. Okay. Dan kalau cikgu scroll ke bawah, ya, cikgu scroll, akan ada setting lah kat sini. Ya, setting kat sini. Cikgu buatlah ni dulu sebelum cikgu nak guna Google Classroom. Ya, mana-mana cikgu yang mungkin belum buat boleh buat, mungkin ada yang dah buat. Dekat bahagian setting ni, saya akan disablekan email notification ni. Ya, sebab email notification ni dia akan jika kita enable dia, ya, macam ni kan, dia aktif, segala apa notification berkaitan dengan kita post assignment, pelajar hantar, segala apa yang berlaku di Google Classroom akan ada email masuk ke email MOE kita. Jadi dia akan banyak, dia akan terlalu banyak dalam email MOE tersebut. Okay, jadi kita sebenarnya tak perlukan pun notification tu, biasanya kita terus tengok ke Google Classroom. Okay, jadi saya disablekan lah supaya tak adalah banyak sangat email yang masuk ya. Asal pelajar hantar kerja dia akan update dalam email tu. Jadi kita tak perlu aktifkan ni, jadi kita disable saja. Okay, yang itu sebelum kita mulalah ya. Dan kita balik kepada paparan Google Classroom. Okay, saya harap cikgu-cikgu setakat ini okey ya. Boleh ikut ya. Kalau ada apa-apa just unmute, just boleh tanya ya, boleh stop saya dan just tanya ya. Mungkin ada yang saya terlaju ke ataupun ada yang mungkin saya terskip, mungkin cikgu boleh tanya. Okay. Baik. Jadi baik. Ya. Kak Pah ni. Okey, tadi sebab Kak Pah tadi buka guna Gmail. Jadi kena buka Delima kan? Ya, betul, kena buka Delima. Okey, so Kak Pah kena switch dululah ke Delima. Kan? Ya, betul. Sebab kalau guna Gmail, bila kita nak akses portal MOE tu dia memang tak bagilah ya, sebab dia hanya khusus untuk pengguna MOE saja. Okay, jadi just switch ID je. Itu yang saya maksudkan bila dekat sini tu kena tukarlah kepada ID mana.
ID ni. Jadi itu memang biasa berlaku. Itu yang seperti yang saya tunjuk tadi. Kadang-kadang kita ada ID Gmail, lepas tu kita nak guna pula ID MOE, ada kalanya form-form JPN, PPD wajib kena ada ID MOE baru boleh isi borang kan. Jadi benda-benda tu lah ya, bila kita ada pelbagai ID, dia memang akan konflik. Dia ada konflik ID kat situ. ID akan ada cikgu yang tak boleh nak akses kerana sebenarnya ID Gmail yang aktif kan. Okay. Dia tak apa, boleh tukar je kepada ID MOE. Dan cuba tengok boleh tak masuk ke portal Delima tu tadi yang ni. Akak tak boleh masuk sebab akak tak ingat dia punya password. Password MOE ke? Ya, Okey, tak apa kalau tak ingat, Cikgu Liana boleh ni nanti, boleh reset kan, nanti dia akan bagi password yang barulah. Tak apa. Boleh. Akak ikut je dulu kelas ni. Terima Okey, kasih Cikgu boleh. Thank you. Okey, sama. Okey, sekarang kita akan tengok bagaimana kita nak create kelas ya. Cikgu-cikgu mungkin akan create kelas individu kepada kelas-kelas yang cikgu mengajar. Jadi bagaimana nak create kelas? Mudah saja. Cikgu pergi dekat hujung atas ni. Ya, atas ni dia ada tanda atau simbol tambah kat situ. Dan dia ada dua je. Satu join, satu create. Okay. Jadi kalau kita nak create class, kita klik lah create class. Okay. Dan di sini cikgu boleh namakan kelas cikgu. Terpulanglah cikgu nak combine semua tingkatan 5 ataupun cikgu nak buat secara individu kelas-kelas yang cikgu mengajar, ataupun cikgu nak create kelas untuk panitia dan sebagainya, sebenar pun boleh. Ya, kita boleh pelbagaikan fungsi Google Classroom ni. Ya. Tapi pada hari ini saya akan tunjukkan kelas untuk pelajar lah. Ya. Kelas untuk pelajar. Okey, jadi kita akan buat kelas. Cikgu bolehlah namakan apa-apa. Tapi saya akan namakan bengkel asas ni lah Google Classroom. Sebab mungkin nanti saya nak bagi cikgu-cikgu join untuk cikgu tengok bagaimana paparan bila pelajar dah join. Okay, so bengkel asas Google Classroom ni jadi cikgu boleh isilah sama ada di ruangan section atau ruangan subjek atau ruangan room. Tapi saya biasa akan mengisi di ruangan section kerana ianya akan berada di bawah 19. Okay, 20, 21. Saya akan isi dua maklumat ni sahaja. Okay, dan cikgu create. Okay, dan selepas cikgu create, dia akan dibawa kepada paparan kelas cikgu lah. Kita tunggu sekejap. Okay, jadi cikgu dah sampai ke paparan ni. Dan tadi saya dah isi nama, so nama dia akan keluar di atas ni. Dan saya isi di ruangan section tadi, saya isi di bawah ni. Cikgu boleh ya isi nama kelas dan sebagainya terpulang kepada masing-masing. Kalau cikgu balik-balik ke Google Classroom tadi, ya tadi saya dah kat sini. Kalau saya nak balik kepada page utama tadi, saya hanya klik yang main menu ni dan pergi balik ke classes. Dia akan bawa balik ke sini. Dan nampak kelas kita dah ada dah ada satu dah create. Okay. Dan dia akan tulis bengkel dan di bawahnya apa-apalah. Okay. Kita pulang kepada cikgu bagaimana cikgu nak namakan kelas-kelas cikgu. Okay. Jadi di ruangan kelas ni, ya, di ruangan kelas ni kita tengok di header ni, ya, di header ni apa yang ada di header ni. Jadi di header ni kalau cikgu perasan, selain daripada nama kelas, di bawah ni ada class code. Jadi di sinilah class code di mana cikgu boleh
copy dan bagi pada students untuk join. Okay. Kalau ada tepi kelas kod ni, ya, perkataan display ni, ini kalau kita nak besarkan lah. Okay, ni. Okay, dan kalau cikgu-cikgu yang boleh log masuk ke Google Classroom masing-masing, mungkin cikgu-cikgu bolehlah join kelas kod yang saya baru create ni. Kod ni ada saya letakkan di dalam ruangan chat. Okay, jadi cikgu-cikgu boleh tengok. Dan mungkin cikgu-cikgu boleh join. Bagaimana cikgu-cikgu nak join? Okay, sebab tadi saya create kelas. Jadi bayangkan cikgu-cikgu ni adalah pelajar. Jadi cikgu akan klik join kelas dan cikgu masukkan kelas kod tadi. Ya, di dalam ruangan kelas kod dan cikgu join lah, ya. Dan cikgu enter. Ataupun klik join. Okay. Itu cara untuk kita join kelas. Okay. Jadi cikgu-cikgu yang mana ada laptop ataupun kalau cikgu pakai phone pun boleh, ya. Kalau cikgu ada apps Google Classroom dalam phone masing-masing pun cikgu boleh join kelas, ya. Masukkan je kod kelas yang saya share dalam ruangan chat. Okay. Okay, jadi untuk paparan yang pertama ni, ya, yang pertama ni dalam Google Classroom ianya dinamakan stream, ya. Bila kita buka Google Classroom, paparan pertama yang kita akan tengok ialah stream. Jadi stream ni cikgu boleh type apa-apa announcement kepada pelajar, ya. Apa juga pengumuman, ya, makluman dan sebagainya. Okay, assignment dan sebagainya jangan buat dalam stream. Okay, jangan letakkan link assignment, link tugasan dan sebagainya bukan di dalam stream. Stream hanyalah untuk makluman berkaitan dengan mungkin cikgu boleh masukkan tugasan yang baru cikgu letak dalam classwork, ya, contohnya, ataupun cikgu nak saja bertanya khabar, ya, dan pelajar-pelajar pun boleh respon dan sebagainya. Okey. Jadi semuanya berlaku di ruangan stream, ya. Okey. Contohnya cikgu just boleh type dan cikgu boleh post, ya. Okey, dan dia boleh keluar kat sini, ya. Okey, jadi ini ruangan stream. Jadi ruangan stream ni cikgu-cikgu boleh explore. Cikgu Shimi, maaf menyalah sikit, mencelah sikit. Ada soalan daripada Cikgu Muhammad Syahrim. Cikgu Shimi. Ya, tak berapa jelas. Ya, Cikgu Shimi, ada soalan daripada Cikgu Syahrim. Dia tanya, boleh ke kita nak delete kelas yang telah dibuat? Tak jelas, boleh. Dia tanya, boleh tak boleh. delete kelas yang telah dibuat? Okey. Okey, soalan berkaitan dengan delete kelas. Boleh, ya. Kita boleh delete kelas tapi cara dia lain sikit. Nanti saya tunjukkan, ya, memandangkan ada yang telah bertanya. Jadi sekiranya cikgu dah create kelas dan cikgu rasa kelas tu mungkin dah tak, ya, diperlukan lagi untuk tahun tersebut ataupun cikgu tersilap dan sebagainya, cikgu boleh, ya, boleh keluarkan daripada ruangan, ya, ataupun paparan utama ni. Bagaimana caranya ialah okey, cikgu pergi ke bengkel tersebut, ya, ataupun kelas tersebut lah, ya. Ini nama kelas saya bengkel. Jadi pergi ke kelas tersebut, ada 3 titik bertindih yang di tepi ni. Cikgu bila klik, cikgu akan nampak, ya, ada di sini. Salah satu optionnya ialah archive. Ya, salah satu optionnya ialah archive. Jadi cikgu boleh klik.
Okay, klik archive ni. Ya, contohnya saya, let's say saya tengok yang lama-lama punya. Okay, mungkin saya klik yang ini. Okay, let's say saya archive. Dia akan kata archive intro. Okay, dia akan kata kita nak archive kelas ni. Okay, jadi saya kata ya, saya archive. Okay, archive ni maksudnya kita bukanlah delete. Ya, kita masukkan kelas ni ke arsip. Kita simpan dia di tempat lain. Ya, masuklah dalam ruangan simpanan kita. Dipanggil arsip lah, archive ya. Okay, dan okay, let's say cikgu rasa macam kemudian perlukan balik kelas tersebut, kita boleh akses semula ya, dan aktifkan kelas tersebut, pergi balik ke ruangan main menu ni. Dekat bawah ni kan cikgu, kalau cikgu perasan ada archive classes. Okay, jadi cikgu klik dan kelas yang cikgu arkibkan tadi, ya, yang telah cikgu simpankan tadi, dia adalah dalam ni. Ya, dia ada dalam ni. Tadi saya archivekan yang ni, intro to Google ni. Okey, jadi sekiranya kita nak aktifkan semula, kita just klik restore. Okey, restore dan dia akan kembalikan kelas tersebut ke ruangan yang aktif, ya, ruangan classes. Ada balik dalam ni. Ya, tadi dia dah dikeluarkan. Ya, kemudian saya masukkan balik. Jadi satu-satunya dia dalam Google Classroom ni dia bukanlah delete, ya, dia maksudnya kita archivekan dia ke tempat lain. Jadi dia tak akan keluar lah dalam paparan utama cikgu kat sini. Dia mungkin cikgu rasa kelas tersebut dah tak digunakan, mungkin telah kelas-kelas tahun-tahun terdahulu. Jadi cikgu boleh klik 3 titik ni dan archive. So bila masuk archive, masih kita boleh aktifkan balik. Jadi okey juga. Jadi kadang-kadang kita tersilap, ada bahan-bahan kita perlukan lagi nak tengok dan sebagainya. Jadi benda tu hanya tersimpan sahaja dan boleh kita aktifkan balik pada bila-bila masa. Okey. Itu untuk menjawab soalan berkaitan dengan bagaimana kita nak delete ya. Okey. Okey, yang ini intro rasum tadi ya. Okey, yang ini saya pusing balik ke bawah. Saya masukkan ke sini. Okey, jadi ini kelas kita tadi. Jadi saya tengok. Okey, di ruangan, saya pergi dulu ke ruangan people. Saya tengok di bawah ni dah ada yang komen. Bermaksud cikgu-cikgu yang mana telah masuk, telah bagi komen di ruangan stream. Okey, terima kasih cikgu-cikgu yang telah join. Kita tengok dulu ke bahagian people. Okey, bahagian people ni, paparan saya mungkin berlainan dengan paparan cikgu ya, sebab cikgu masuk sebagai student. Dan saya ialah paparan sebagai teacher. Okey, jadi bila saya paparan sebagai teacher, saya akan nampak di sini teacher dan student. Kalau saya tengok paparan student, ni saya guna akaun anak saya sebagai student. Saya tadi pun join kelas yang sama. Paparan cikgu atau paparan student cikgu sekarang sebagai student, jadi di skrin cikgu akan keluar teacher dan classmates kan. Jadi inilah semua rakan-rakan cikgu. Tapi kalau cikgu nak cari muka cikgu di ruangan people ni memang tak keluar sebab dia akan hanya keluar gambar rakan-rakan. Okay, classmates kita. Gambar cikgu dia tak akan keluar dekat bahagian ni. Okay, dan cikgu akan tahu berapa student dan siapa yang jadi teacher. Okay, ini paparan student lah. Yang ini saya tunjukkan paparan teacher. Okay, jadi paparan teacher ni, bila kita dah bagi kod tu kepada student dan student join, dia akan keluar senarai student yang masuk di dalam kelas ni. Alhamdulillah, terima kasih cikgu-cikgu kerana join kelas saya. Ramai student saya hari ni yang telah join. Okay, jadi di paparan sebagai guru ni,
Kalau cikgu tengok di ruangan teachers, saya sebagai guru dan saya juga sebenarnya boleh invite ya orang lain sebagai guru juga. Ya. Kita boleh invite teacher, tetapi kena tahu ID MOE dia lah. Okay. Contohnya kalau kita nak invite rakan dalam sama panitia untuk sama-sama uruskan kelas tingkatan 5 contohnya. Okay. Jadi kita boleh invite teacher, masukkan email ID MOE. Dia kena ID MOE dan kita klik invite, dan bila lepas kita dah klik invite, rakan kita tersebut dia kena join lah. Dia join invitation tu, baru nama dia akan keluar. Okay, dan fungsi dia akan sama juga macam teacher lah. Okay, macam mana teacher yang utama, dia pun akan ada fungsi yang sama. Dia boleh tengok paparan sebagai teacher. Okay. Sekiranya cikgu juga nak invite student, selain daripada bagi nombor kod, cikgu juga boleh invite student guna email. Okay. So itu satu lagi cara bagaimana cikgu boleh invite student. Kalau guna email, kita mestilah kena tahu email MOE. Okay, email MOE pelajar. Kita boleh masukkan di ruangan ni, type the email. Okay. Dan kalau cikgu nak invite pelajar menggunakan link, kat sini pun ada copy link. Ya, copy invite link. Bila kita copy, kita paste lah dalam grup-grup WhatsApp atau grup Telegram kelas dan minta pelajar join. So dia akan terus direct link tersebut kepada kelas ni lah untuk dia join. Okay. Ni cikgu boleh cubalah. Sebenarnya guna Google Classroom ni kadang try and error. Memang akan ada kalau lah bila cikgu buat Google Classroom ni dan pelajar semualah dalam kelas cikgu 30 orang tu semua tak ada masalah, semua berjaya join, itu sangat-sangat alhamdulillah lah, sangat-sangat luar biasa. Pelajar-pelajar cikgu memang cekap menggunakan IT ataupun Google Classroom ni, ID dan sebagainya, semua berjaya join. Okay. Biasa yang berlaku ialah akan ada pelajar tak boleh join. Dia kata kelas kod tu salah cikgu, kenapa saya tak boleh join kan. Jadi ada banyak perkara lah. Mungkin dia tak gunakan ID MOE, mungkin dia pakai ID Gmail. Okay. Jika dia pakai phone, kadang-kadang itulah konflik ID tersebut. Dan banyak lagi lah ya, banyak lagi kadang-kadang kekangan-kekangan student ni bila dia nak join dalam Google Classroom. Okay. Cuma kita sebagai guru, kita boleh create platform ni kepada mereka. Ya, kita create platform ni kepada mereka. Mana yang boleh join, mana yang boleh akses, kita bagi dia peluang tersebut, ya, kemudahan tersebut. Mana yang tak boleh akses dan sebagainya, perlulah kita cari jalan lain untuk kita pastikan pelajar-pelajar lain tu tak ketinggalan lah ya dalam apa juga yang kita kongsikan dalam Google Classroom. Okay. Jadi selesai bahagian people. Okay, grades ni sebenarnya senarai markah ya. Nanti mungkin kita boleh tunjuk sekiranya cikgu-cikgu nanti ada buat tugasan sikit dapat markah, kita boleh tunjuk dalam ni lah. Okay, classwork ni yang penting ya. Classwork ni yang penting. Jadi dalam classwork ni lah di mana cikgu akan masukkan assignment, nota, okay, bahan-bahan dan sebagainya untuk pelajar, dan dia akan organize, okay, mengikut topik. Okay, nanti saya akan tunjukkan lah. Okay cikgu, setakat ni ya, tadi kita dah stream people dan sekarang kita ke classwork ya. Saya harap cikgu-cikgu dapat ikut setakat sekarang ini. Okay. Jadi saya tunjukkan dulu bagaimana sebagai guru untuk kita create bahan-bahan masukkan dalam Google Classroom. Okay, nanti mungkin cikgu-cikgu di kelas yang cikgu join tu, cikgu tengok sebagai paparan student.
Jadi cikgu akan dapat lihat bagaimana sebenarnya student nampak. Jadi bila kita buat kelas sendiri, cikgu dah dapat gambaran lah ya bagaimana sebenarnya paparan student dan apa dia perlu tekan, apa dia perlu klik dan di mana dia perlu pergi sebagainya. Okay. Jadi untuk yang ini cikgu tengok saja dahulu sebab cikgu tak boleh create assignment kerana cikgu tak ada classwork ya. Cikgu adalah sebagai student. Kalau cikgu-cikgu ada yang dah sekarang ni create kelas masing-masing, bolehlah ikut dan boleh buat bersama-sama ya. Okey, pertama sekali di ruangan classwork ni, kalau kita tengok kat sini ada button create. Ya, jadi dekat button create inilah di mana kita boleh create ya segala macam perkara untuk kita masukkan dalam Google Classroom ni sebagai tugasan, sebagai nota kepada student. Okey. Jadi pertama sekali saya akan tunjukkan assignment lah ya. Create assignment. Okey. Yang ini tugasan yang assignment ni memang common lah ya. Bila kita guna Google Classroom, kita akan create assignment. Jadi assignment ni boleh dalam macam-macam cara. Ya, ada pelbagai assignment ya yang kita boleh hantarkan kepada student. Ya, bergantunglah kepada cikgu-cikgu, kesesuaian bahan cikgu ya, subjek, murid juga dan sebagainya. Okey. Jadi saya akan bagi dulu satu assignment dalam Google Classroom ni. Jadi saya perlu letakkan tajuk. Contohnya saya tulis tajuk apa ni, tentang ni simple lah ya. Contoh je kan, tentang diri saya. Okey, contohnya lah. Okey. Sila jawab dalam Google Docs yang dilampirkan. Okay, contohnya ya, tentang diri saya dan saya punya instruction ialah sila jawab dalam Google Docs yang dilampirkan. Okay, jadi saya just nak belajar untuk jawab dalam Google Docs. Bagaimana kita nak masukkan ya Google Docs tersebut. Okay, di bawah ni ada button add. Okay, di bawah button add pun terdapat ada beberapa options, ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Jadi saya nak bagi ni berkenaan dengan Google Docs, jadi saya masuk kepada Google Drive lah ya, dalam Google Drive. Okay. Jika cikgu bagi assignment melalui Google Drive, bermaksud cikgu perlu dah siap-siap buatlah assignment tersebut ataupun dokumen tersebut dah buat siap-siap, cikgu dah masuk dalam Google Drive dan bila cikgu buka Google Classroom, cikgu terus saja search mana dia bahan yang cikgu nak masukkan ya melalui Google Drive. Okey, jadi yang ini. Saya dah buat satu Google Docs tentang diri saya masukkan dalam ni lah ya. Jadi nampak dekat sini dah ada satu dokumen Google Docs. Okey. Jadi setiap email MOE cikgu ada Google Drive ya, Google Drive masing-masing di mana semua bahan cikgu akan berada di situ. Okey. Mungkin kalau saya tunjukkan sekejap, bila cikgu klik Google Drive, paparan Google Drive seperti ini. Bila cikgu guna Google Classroom, akan ada satu folder automatic akan create dalam Google Drive cikgu iaitu dinamakan Classroom. Ya, Classroom. Jadi dalam Classroom ni sebenarnya semua bahan cikgu ada di sini mengikut kelas-kelas yang cikgu telah create. Ya. Jadi cikgu boleh explore tu nantilah ya berkaitan dengan folder Classroom di Google Drive. Okay. Jadi saya tadi dah di sini, saya dah bagi tugasan Google Docs, saya nak bagi kepada pelajar-pelajar saya. Okey, jadi di sini cikgu boleh tengok ada beberapa setting yang kita boleh set untuk dokumen yang kita send pada student. Pertamanya, student can view file.
Okay, bermaksud hanya lihat, tak boleh buat apa-apa. Dia hanya tengok dan baca. Okay, kedua, students can edit file. Okay, yang ini, jika kita pilih yang ini, student boleh edit ya dokumen yang saya bagi, tetapi ianya share kepada semua student edit file yang sama. Okay, jadi saya tak naklah student saya untuk edit file yang sama, nanti dia akan jadi huru-hara lah kat situ. Okay, jadi apa yang saya akan buat ialah saya akan make a copy for each student. Make a copy for each student. Bermaksud, okay, semua student yang berada dalam kelas saya ni akan dapat satu file berbeza setiap orang. Ya, setiap orang akan dapat file yang berbeza dan mereka akan boleh edit, ya, edit file masing-masing tanpa mengganggu file asal. Ya, mereka hanya edit file masing-masing sahaja dan mereka hantar kepada guru. Okay. Jadi saya pilih make a copy for each student. Okay, di ruangan tepi ni, okay, sebenarnya kita boleh, kalau cikgu rasa assignment yang sama nak dihantar kepada semua kelas. Okay, jadi boleh pilih kelas mana. Okay, dan cikgu juga boleh pilih semua pelajar ataupun segolongan pelajar sahaja pun boleh. Ya, cikgu boleh untick dan cikgu boleh select pelajar mana je yang terima dokumen ni. Atau cikgu boleh bagi pada semualah. Ya. Markah, ya, points ni cikgu boleh letak markah berapa. Due date, cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak bagi tarikh, ya, tarikh tutupnya bila, tarikh last hantarnya bila. Okay, hari ni 19, jadi mungkin kita bagi 1 minggu ke terpulang, okay, atau 3 hari je ke, ikut ya, masing-masing. Sekiranya pelajar tidak hantar pada tarikh yang ditetapkan, dia hantar selepas, jadi kita akan nampak late lah ya. Pelajar bila hantar tu dia akan keluar lambat. Okay. Tapi masih dia boleh hantar, cuma dia akan keluar notification lambat je lah ya, dan kita pun masih boleh semak, tak ada masalah. Jadi kita letakkan tarikh deadline, topik, di sini kita boleh create apa-apa topik yang kita nak. Jadi saya create dulu satu topik baru, kerja rumah contohnya lah ya, contohnya saya nak create kerja rumah dan bawah ni kita boleh just abaikan dulu ya rubrik ni. So setakat yang ini kita boleh assign dah ya, kita dah lengkapkan semua maklumat ni, kita boleh klik assign. Okay, kalau cikgu tengok kat tepi ni ya, ada button assign ni. Kalau cikgu kat tepi ni dia ada juga beberapa pilihan ya. Assign maksudnya kita terus on the spot, kita dah bagi tugasan tu kepada pelajar. Schedule, kita boleh tetapkan bila kita nak hantar. Save draft ni kalau kita nak save dululah ya, sebelum nak hantar kita save dulu, mungkin ada kita tak sempat siap lagi. So saya just assign dulu. Okay, so bila cikgu dah klik assign, okay, dia akan dibawa balik ke ruangan classwork dan di ruangan classwork akan keluar topik. Tadi saya dah masukkan topik kerja rumah dan di bawah topik kerja rumah tu ialah assignment tadilah tentang diri saya. Okay. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok sekarang di paparan classwork cikgu. Okay. Contohnya di sini saya nampak ini saya masuk paparan student. Jadi di bawah classwork cikgu akan nampak ya, ada kerja rumah kat sini, ada tajuk tentang diri saya yang telah di-assign oleh guru. Okay, dan apa yang pelajar perlu buat ialah dia kena view assignment dan bila dia view assignment baru dia akan nampak ya detail tentang assignment ni.
Dan di ruangan tepi ni dia akan nampak ya ada satu Google Docs di mana telah siap-siap dinamakan oleh nama pelajar. Ya, kalau di paparan cikgu, kalau cikgu tengok mesti ada Google Doc ni dah siap-siap nama cikgu. Okay, kerana apa? Kerana tadi saya dah send assignment tu make a copy for each student. Okay, jadi setiap pelajar akan terima file masing-masing. Jadi bagaimana pelajar untuk jawab? Dia boleh klik ke Google Docs ni. Dan dalam Google Docs ni dia nampak, okay, dan dia akan keluar ni lah. Dia akan keluar Google Docs ni di mana dia boleh edit. Okay, cikgu-cikgu pun boleh buat, tengok sekarang. Ada tak keluar Google Docs di mana cikgu boleh edit. Jadi cikgu boleh isilah ya. Isikan apa-apalah ya. Senaraikan 3 perkataan menerangkan anda. Okay, rajin. Okay. Apa ni? Pemalu. Contohnya lah. Apa-apalah ya. Okay. 3 perkataan, maknanya kena perkataan je. Okay. Penyayang. Terima kasih. Pagi-pagi ni dah tak ada idea. Okey, terima kasih. Penyayang. Alright. Okey, jadi dah isi. Ya, kalau pelajar dah isi, dia rasa dia dah jawab tugasan cikgu. Apa dia perlu buat? Dia hanya pergi ke turn in. Kat atas ni dia ada turn in. Okey. Ataupun kalau dia tak nak klik yang atas ni pun boleh. Ada lagi cara lain. Kalaulah dia close dokumen ni, dia auto save cikgu, dia auto save, dia tak payah nak klik save mana-mana. Okay. Dan dia rasa dia dah siap. So dia boleh saja klik turn in di sini. Jadi kalau dia buka balik tadi, jawapan dia masih ada kan. Okay. Jadi dia pun boleh klik turn in dekat sini. Okay. Turn in. Jadi selepas kalau dia dah turn in, dia akan keluar what attachment will be submitted. Okay, turn in. Jadi bila pelajar dah turn in, dia akan keluar di sini dah berbeza lah. Akan ada kat sini turn in dan dokumen ni, okay, sekiranya nak buat perubahan, masih boleh buat, dia boleh unsubmit. Okay. Kalau dia rasa macam tersilap, ya, ada perubahan dia nak buat, klik unsubmit dan dia masih boleh buat ubahan dan boleh turn in lah semula. Okay. Dia boleh turn in semula. Kat sini boleh turn in semula. Ya. Selagi cikgu belum semak lah, ya. Kalau cikgu dah semak, dia tak boleh lah. Dia dah tak boleh buat apa-apa dah. Ya. Okey, jadi saya di paparan pelajar ni sekarang ni, saya sekarang di paparan pelajar. Dan di ruangan komen ni, saya nampak tak kat sini? Saya nampak ada beberapa komen yang pelajar-pelajar type kat sini. Jadi ini semua classmate boleh nampak. Semua yang dalam kelas ni akan nampak apa yang ditulis di ruangan komen. Ya, kat sini. Saya pun tulis. Okey. Saya dah siap contohnya lah ya. Saya dah siap cikgu. Okey, dia pun hantar. Jadi apa yang dia buat akan nampak juga di dalam ruangan chat ni sebab dia public. Sekiranya pelajar ni dia nak bagi personal comment ataupun cikgu kata PM cikgu dekat Google Classroom, private message cikgu dalam Google Classroom, markah awak ke ataupun apa yang awak dah buat. Okay. Kalau dah siap ke apa ke, contohnya lah. Jadi kalau private comment, dia kena pergi dekat sini, ada private comments. Add comment to cikgu dia lah ya, nama saya kat sini. So dia add comment. Saya tak faham apa-apalah. Contohnya lah, dia malulah nak cakap dekat ruangan public. Dia tak faham, saya tak faham cikgu. Okey.
persen. Jadi apa yang keluar dekat ruangan private ni, pelajar lain tak nampak. Ya, hanya cikgu saja yang akan nampak. Okay, jadi saya pergi dulu ke paparan guru sebab saya tengok ramai pelajar dah hantar. Okey, bagaimana pula paparan cikgu? Sekarang pelajar dah buat, dia kata dia dah turn in, dia dah hantar. Jadi kita pergi kat classwork ni. Saya klik, okey, tugasan ni. Bila saya view assignment, daripada sini pun saya dah nampak rumusan dia. Ada 10 orang turn in daripada 24 orang. Okey, ada 24 pelajar dalam kelas, 10 dah berjaya turn in. Okey, saya dah nampak dah bilangan secara rumusan. Saya view assignment untuk dapat paparan lebih detail lagi. Okey. Jadi di sini, ya, di sini saya nampak dekat sini siapa yang dah hantar 11 orang, ya, dah turn in. Dan siapa 11 tu, saya boleh tengok dekat sini lah siapa yang dah turn in. Semua dah tulis turn in, semua ni turn in. Okay, ni yang mana turn in ni ada nama kat sini. Okay. Yang ini yang dah assign. Okay. Yang ni dah assign. Okay, tadi, sekejap ya. Tadi saya, anak saya punya ni saya tak turn in. Okay, saya turn in dulu. Sebab saya nak nampakkan dia dah masuk. Okey, dekat paparan guru tadi. Okey, kalau saya refresh. Okey, ada 14 orang dah turn in. Dan semua yang turn in akan keluar dekat sini. Dan ni yang anak saya tadi saya masukkan ada. Dan kalau cikgu notice, siapa yang bagi ada komen kat sini, dia bagi private comment kepada cikgu lah. Saya tak faham ke, penangan jelas dan sebagainya. Okay, dia ada bagi kat sini. Okay, bagaimana kita nak tengok tugasan yang pelajar telah buat? Ya. Jadi siapa yang turn in, dia akan keluar dekat sini. Yang mana tak turn in, dia akan di bawah. Saya masuk. Contohnya saya pergi ke tengok dekat cikgu yang pertama ni lah ya. Cikgu Agilan punya. Okey. Jadi saya nampak dekat sini telah pun jawab ya tugasan ni. Jadi kita sebagai guru kita boleh tengok. Dan paparan bila kita nak semak, ya, kalau secara ringkas dia untuk semak yang paling mudah, bila cikgu tengok ni, cikgu tetapkanlah berapa markah yang cikgu nak bagi kepada pelajar. Okay. Contohnya saya akan bagi, okeylah, saya bagi 99. Sebab apa? Sebab dia tersalah eja sikit kan kat bawah ni. So saya bagi 99. Contohnya lah ya. Lepas tu tanya. Usaha lagi kan. Okey, yang ini komen yang cikgu boleh bagi pada pelajar dan ia akan masuk secara private. Okey, bukan public. Okey, so cikgu post. Okey, dan cikgu Agilan dia boleh tengok lah. Nanti sekarang tak boleh tengok lagi ya. Sebab saya belum lagi return pada dia. Okey, dia masih draft. Nampak kat sini dia masih draft. Okey. Jadi bagaimana kita nak return kepada pelajar, kita selepas kita dah bagi markah, kita boleh klik return. Okey, return. Okey. Dan bila dah button ni dah kelabu macam ni, bermaksud kita dah hantar kepada pelajar. Okey. Dan kalau nak cepat, pergi je kat sini. Ada button arrow ni kan, kita boleh pergi next, next, next. Ya. Okey, 3 rendah. Okey, jadi saya pun bagi markah 98. Kesian cikgu Azmi lapar kan dia. Okey. So, saya bagi 98. Bagus. Macam apa ni? Bagus. Jawapan yang bagus lah contohnya lah ya. Jawapan yang bagus. Okay. Post. Okay. Dan bila saya bagi, saya return. Okay, saya return.
Saya nak tengok baliklah ya. Saya boleh balik kepada paparan saya yang tadi. Di mana saya sebagai guru, saya nak tengok rumusan. Okey, setakat ni saya nampak okey ada dah 19 turn in. Dan kalau tadi ada 2 orang yang saya telah semak, dia akan masuk di ruangan graded. Okey, graded ni ada 2 orang. Okey, dekat graded di bawah ni ya. Tadi kan ada 2 orang saya masukkan markah, dia ada dah graded kat sini. Okey, jadi saya pun dah turn in kepada mereka ya. Mana yang turn in tapi belum lagi saya grade, dia akan keluar di sinilah, markah dia belum lagi saya masukkan. Okey, dan mana yang telah saya assign, cikgu boleh tengok siapa yang belum hantar. Terus nama semua keluar di sini. Okey ya cikgu. Jadi itu secara asasnya bagaimana proses bagi assignment. Pelajar jawab, kita bagi markah dan kita turn in bagi pelajar. Okay, let's say saya tunjukkan yang tadilah ya. Tadi saya nak, sebab saya tunjukkan kat skrin saya. Okay, let's say saya bagi markah dia 97 lah contoh. Okay, tanya. Okay, saya post. Jadi tadi kan pelajar ni dia bagi private comment. Jadi dia private comment tu dia akan keluar kat sini lah ya. Dan cikgu boleh reply, cikgu boleh bagi feedback ya di ruangan ni dan pelajar tersebut akan nampak. Okey, jadi saya dah graded dan saya return ya ke pelajar-pelajar ni. So bila saya masuk, bila sebagai student, okay, bila dia tengok markah tugasan ni telah di-graded, okay, telah di-graded dan dia bila dia view assignment, dia akan nampak markah dia ialah 97/100 dan dia akan nampak private comments yang cikgu reply di ruangan ni, okay. Okay, yang itu paparan sebagai pelajar ya. Okay, saya tutup dulu. Dia harap cikgu tak, sebab saya tunjuk 2 paparan ya. Satu paparan bagaimana cikgu punya skrin, satu lagi saya tunjukkan pula bagaimana pelajar punya skrin ya. Jadi senang saya nak tunjukkan perbandingan. Okay. Kita tahniah pada semua cikgu-cikgu yang telah hantar. Saya boleh refresh. Okay. Dan saya pergi balik ke classwork. Okay. Jadi di sini. So ada paparannya di ruangan classwork pun saya boleh nampak secara rumusan berapa yang telah saya grade, berapa yang hantar dan berapa yang belum hantar. Okay. Okay cikgu, setakat ni okay ya. Untuk hantar tugasan sekiranya cikgu menggunakan apa-apa bahan di Google Docs yang meminta pelajar untuk jawab ya melalui dokumen tersebut. Okay. Yang itu pelajar boleh edit terus di dokumen tersebut dan hantar. Okay. Namun demikian cikgu bolehlah pelbagaikan lagi untuk assignment ni kepada lain-lain ya, lain-lain assignment. Contohnya cikgu bagi lembaran kerja ya, macam bentuk PDF dan sebagainya pun boleh dan pelajar dia akan jawab melalui Google Docs yang lain ataupun dia boleh jawab menggunakan jawab di buku ya, yang biasa-biasa kadang kita buat ataupun yang biasa guru-guru akan selalu bagi pelajar buat dalam buku latihan, ambil gambar dan kita send kepada guru menggunakan Google Classroom pun boleh juga ya. Contohnya lah. Okay.
Okay, itu assignment. Okay, kalau quiz assignment ni, ya, sebab saya hanya tunjukkan sedikit penerangan saja berkaitan setiap satu supaya cikgu ada dapat idea bagaimana cikgu dapat laksanakan di kelas cikgu lah. Okey, satu lagi assignment yang cikgu boleh bagi ialah quiz. Quiz menggunakan Google Form. Okey, yang biasa saya buat saya sebenarnya sebenarnya cikgu boleh guna quiz assignment, ya. Tetapi kalau cikgu dah ada Google Form quiz yang dalam Google Drive dah siap-siap ada, buat assignment pun okey, ya. Kalau Google cikgu batuk pula. Okay, kalau quiz assignment, bila cikgu klik quiz assignment, dia akan keluar satu blank quiz kat sini. Okay, dia keluar satu blank quiz. Kita bolehlah delete blank quiz ni sebab kita dah ada satu quiz yang kita dah buat siap-siap gunakan Google Form. Okay. Okay, saya dah delete kat situ. Jadi dia akan keluar macam mana paparan macam assignment tadi jugalah, ya. Okay, jadi saya buatlah satu sampel lah, ya, kuis santai. Jawab semua soalan. Okay, dan bagaimana kita nak add Google Form tadi masih melalui Google Drive. Okay. Dan kita carilah, ya, kuis santai tu. Okey lah, contoh ni yang inilah, ya. Yang ini mungkin saya dah buat dah sebelum ni. Saya insert dalam ni. Okey. So nampak dekat sini dia dah keluar link kepada Google Form tersebut yang mana saya dah buat siap-siap menjadikan kuis. Kalau cikgu-cikgu mana yang biasa, ya, buat Google Form guna kuis, cikgu-cikgu tahulah, ya. Mana yang mungkin belum pernah buat, mungkin nanti boleh explore, ya. Bagaimana nak bina kuis melalui Google Form. Ya, sebab kalau saya terang kat sini takut lambatlah nanti cikgu-cikgu habis, ya. Okey, di bawah ni dia dah auto grade importing, jadi kita biarkan tu, ya. Dan sebelah ni seperti biasa cikgu boleh just isikan maklumat-maklumat yang berkaitan. Ya, saya nak cuba. Okey, due date dan sebagainya. Topik, boleh create topik yang baru. Contohnya quiz, ya, saya create topik yang baru dan setelah lengkap, okey, saya assign. Okey, jadi bila saya assign, dia akan keluar di bawah topik yang barulah. Okey. Dan topik-topik ni sebenarnya kita boleh nampak juga di ruangan ni, all topics, ya, apa topik yang kita dah buat. Sekiranya kita tadi terlupa nak buat topik pun tak ada masalah, ya. Kalau kita pergi ke create, boleh nampak di bawah ni topik, ya. Dan dia mudah saja kita nak drag, move ke mana-mana topik yang berkaitan. Okay. So dah ada satu quiz dekat sini. Jadi cikgu boleh tengok dekat paparan classroom cikgu. Ada satu quiz, ya, kat sini. Baru masuk satu quiz. Dan perasan tak cikgu, kalau cikgu tengok dekat ruangan Google Classroom ni, assignment tadi yang dah siap, warna dia akan kelabu. Bermaksud apa? Bermaksud cikgu dah buat dan pelajar dah buat dan pelajar dah hantar. Jadi dia kelabu kat sini sudah selesai. Okay. Kalau masih biru bermaksud masih belum buat. Okay. Ini untuk kita lah sebab saya pun menjaga atau monitor Google Classroom sekolah anak-anak saya. Ada 2 orang yang memang menggunakan Google Classroom di sekolah mereka. Jadi saya akan tengoklah dekat sini kalau berdiri semua. Jadi mana yang biru tu, okey, itu yang terbaru lah, ya, belum buat lagi. Mana yang kelabu ni, okey, tu dah settle. Jadi kita fokus kepada yang mana
belum buat lagi ni. Okay, so bila tengok quiz ni bagi pelajar, dia pergi ke view assignment dan dia akan just klik lah, ya, jawab semua soalan daripada quiz ni. Cikgu pun boleh terus buat. Ni sebabnya sebab saya tadi dah cuba dan saya dah respon. Okay, jadi tak apa, nanti cikgu-cikgu pun boleh cuba buat. Okay, saya tengok di paparan saya. Dah ada 11 orang yang isi. Jadi saya tengok view assignment. Okay, jadi bila saya view assignment, cikgu-cikgu semua ni tadi dah, mana pelajar-pelajar ni tadi dah isi, ya. Mereka dah jawab. Okay, mereka dah jawab, ya. Jadi kita akan bagaimana kita nak dapatkan markah mereka, ya. Sebab bila kita masukkan quiz, Google Form quiz ni, dia auto masukkan markah ke Google Classroom. Jadi tak perlu dah kita nak check satu-satu ataupun kita nak pelajar PM kita satu-satu markah mereka, ya. Jadi kita boleh just pergi dekat import grades. Ni sekarang ada 18 orang dah turn in. Jadi saya import grades. Okay, bila cikgu dah import grades, okay, cikgu nampak kat sini semua ada markah. Ini sebab soalan senang sangat kan, saya cuba-cuba je, test je kan, sebab nak tunjuk kat cikgu. Jadi cikgu dah nampak semua markah pelajar tadi semua keluar kat sini. Siapa yang belum hantar tadi, dia akan kat sini lah. Okay, yang assign, yang mungkin tadi yang ini tadi. Okay, okay, right, tengok balik. Okay, jadi mana yang dah hantar, kita nampak markah dia memang dah keluar. Dan apa yang cikgu perlu buat, cikgu just turn in saja. Ya, sesiapa yang dah hantar ni, semua yang dah hantar ni, sebab dia kata draft. Draft tu bermaksud cikgu belum turn in. Jadi pelajar tak dapat tengok markah. So cikgu just turn in dan return. So dia akan tanya return work to 19 students. Ya, return. Cikgu nak tanya. Okay. Kan macam Google Form dia auto kita boleh grade tu kan, dia boleh masuk auto kan. Untuk Google Form sahaja ke atau ada yang lain juga kita boleh guna yang dia boleh auto? Kalau yang pernah saya guna macam Quizzes tu, dia boleh juga auto daripada quiz, daripada Quizzes lah, markah tu boleh masuk auto. Yang lain saya tak pasti, ya, sebab saya biasa guna Google Form aja ataupun Quizzes. Kalau lain tu macam live worksheet, bila kita link kepada Google Classroom, boleh, ya, daripada live worksheet dia boleh link kepada Google Classroom. Tetapi markah tu dia tak masuk lah, ya. Pelajar masih kena maklumkan kat cikgu berapa markah dia. Ya, mungkin ada di kalangan yang dalam ni pernah menggunakan apa-apa aplikasi, mungkin bolehlah share bersama, ya, supaya kita akan boleh dapat pelbagaikan apa yang kita gunakan dalam Google Classroom. Yang saya tahu memang auto terima masuk. kasih cikgu. Itulah nak tahu kan ada tak yang lain tu boleh auto masuk kan? Ya, betul. Bila auto masuk memang sangat senang, ya. Kita tak payah nak tengok satu-satu. Okay, masuk markah dalam Google Classroom. Ni saya import lagi. Bila ada orang jawab, kita just import balik, ya. Markah, dia akan masuk markah. Kalau Quizzes pun sama, dia boleh auto masuk. Kalau word wall ke live worksheet tu saya tak sure, ya. Sebab kalau live worksheet saya masukkan pun pelajar dia buat secara tu lah, dia bukan direct link markah tu masuk. Kalau works boleh cikgu? Ya. Kalau works tak boleh? Works boleh. Works mana? Macam mana maksud tu? Maksud kalau daripada kalau works biasa. Microsoft Word ke? Ya. Kalau daripada Word kita macam upload kan? Okay.
kita upload Untuk dalam Google Drive. daripada komputer kan. Ah. Jadi kalau Word ke dia akan sama fungsi macam Google Docs jugalah, dia tak boleh markah tu kita kena bagi kan, kita kena bagikan markah, dia tak boleh macam auto macam Google Form ya. Bila pelajar hantar assignment guna Word ke ataupun PowerPoint ke ataupun Google Slide, cikgu letakkan markah dan markah tu dia akan keluar lah, tapi masih cikgu lah kena letakkan markah. Cikgu kena tentukan markah tu, cikgu kena semak dan letakkan markah. Okay? Kalau daripada PowerPoint tu tak boleh jugalah. Boleh. Bila dari pada PowerPoint semua tu dia mungkinlah susah sikit berbanding dengan kalau kita direct guna Google Docs atau Google Slide. Sebab Word dengan PowerPoint ni dia punya produk Google ni ialah Google Docs dan Google Slide. Jadi lebih baik kita gunakan Google Docs dan Google Slide bila kita bagi bahan tugasan supaya pelajar boleh terus edit dan terus hantar. Tapi kalau kita bagi dalam bentuk nota ataupun benda yang untuk pelajar baca dan lepas tu mereka buat, tak ada masalah lah, boleh lah Google Word ataupun PowerPoint tersebut lah. Ya. Kalau Kahoot cikgu boleh tak Kahoot? Kalau Kahoot, daripada Kahoot, kalau sesiapa yang, sebab saya biasa guna Quizizz je, kalau Kahoot ni kita direct terus ke Kahoot tanpa melalui Google Classroom kan. Jadi kalau Quizizz memang auto markah masuk, tapi kalau Kahoot tu saya tak pasti. Sebab saya belum pernah link Kahoot dengan Google Classroom. Cikgu sini Sebab kita guna Google Form, cikgu lain dia add kita sebagai collaborator. Boleh tak kita insert dalam Google Classroom? Automatic dia import grades. okey, maksudnya Google Form tersebut sharing kepada teacher, ada dua teacher sebagai collaborators ya. Jadi okey. Jadi sekiranya bila cikgu create assignment atau quiz assignment tu, okey, dan bila di Google Drive, cikgu boleh nampak Google Form tersebut untuk masukkan. Jadi bermaksud cikgu boleh lah ya, cikgu boleh insert Google Form tersebut sebagai quiz assignment, dan saya rasa tak adalah masalah untuk import grades, kerana kalau fungsi collaborators dia adalah sebagai editor, dia boleh edit juga Google Form tersebut kan, sama fungsi sebagaimana owner asal. Tapi cikgu boleh cubalah ya. Kalau cikgu rasa cikgu make a copy. Maknanya kalau kawan cikgu tu ni dia make a copy asing untuk cikgu lah ya, supaya cikgu pun boleh ada your own quiz. Okay, saya faham. Thank you. Okay, terima kasih for the question ya. Okay, jadi itu berkaitan dengan quiz. Okay, let's say assignment quiz. Kalau question ni sebenarnya dia kita nak just tanya satu soalan untuk dapatkan feedback pelajar. Okay, dah makan ke belum? Contohnya lah ya, dah makan ke belum? Okay. So kita nak multiple choice. Contohnya kat soalan ni kita nak multiple choice. Sudah? Belum? Okay. Sarapan ke? Letaklah sarapan ke belum? Okay. Ni saya tunjukkan contoh je lah. Okay. Due date, mana-mana. Okay. Topik. Okay, topik. Let's say saya tak create topik apa-apa. Saya just ask terus. Question ni dia bukanlah macam quiz sebab dia tak ada jawapan betul ke salah. Dia cuma macam nak survey je lah ya, kepada pelajar. Okay.
Jadi bila saya buka kat sini, dia akan keluar di paparan guru seperti ini. Kalau di paparan pelajar, dia akan keluar seperti ini. Ya, dia assign kan. So untuk pelajar kita just pilihlah dah ke belum. Okay, kalau katalah belum. Okay, then turn in. Okay, so nampak kat situ dia dah turn in. Dan di paparan cikgu akan nampak lah ya berapa orang dah jawab, berapa yang belum jawab dan apa respon pelajar ya dekat ruangan question. Okay, kat sini. Okay, so yang dekat kat sini bahagian question. Okay, so mudah aja. Cikgu rasa okay yang itu. Okay, yang ini assignment. Okay, jadi kita pergi ke material. Ya. Okay. Okay, untuk material ni, ini ialah nota. Ya, nota. Okay, contohnya lah kalau saya guru bahasa Inggeris, saya nak bagi nota notes on writing. Paper 2. SPM. Okay. Okay, read the notes. Okay, contohnya. Okay. So, simbol yang ini ialah bermaksud material. Bila material ni ialah nota, ya, ialah nota kepada pelajar. Bermaksud pelajar tak perlu submit apa-apa. Okay. Dia akan keluar di paparan pelajar sebagai nota untuk dibaca, ditengok, makluman dan sebagainya lah. Okay. Dan bagaimana kita sebagai guru untuk masukkan bahan. Okay, sama juga macam assignment tadi paparannya. Bila kita klik add, dia akan ada 4 perkara kat sini lah. Jadi saya just tunjukkan satu-satu. Kalau daripada Google Drive, semestinya cikgu dah ada lah bahan di Google Drive tersebut untuk cikgu masukkan ke dalam Google Classroom. Ya, let's say saya dalam Google Drive saya ada bahan PDF. Okay, bahan PDF saya akan masukkan dalam ni. Dan itu adalah dari Google Drive. Okay, kalau dari Google Drive cikgu ada Google Slide, tak apalah cikgu boleh masukkan Google Slide dan sebagainya lah. Apa saja dalam Google Drive. Okay, kalau dari link ialah apa juga bahan yang kita minta pelajar untuk akses menggunakan link URL. Contohnya website. Okay, bahan-bahan nota dan sebagainya. Okay, let's say lah saya contoh kat sini ya. Saya ambil okay, let's say lah kalau saya dalam Canva. Okay, saya dalam Canva. Kita banyak menggunakan Canva untuk macam-macam perkara. Okay, let's say saya ada nota dalam Canva ni yang saya telah buat untuk pelajar. Jadi saya boleh share kepada pelajar. Cara saya share, saya nak link je. Jadi saya boleh ambil share link. Okay. Tetapi cikgu pun boleh sebenarnya direct ke Google Classroom daripada Canva. Ya. Tapi dia akan masuk ke asing lah ya. Cikgu boleh cubalah nanti macam mana paparan dia. Okay. Dia akan kalau saya tunjuk bila saya nak link ke Google Classroom, dia minta kita pilih kelas kan. Pilih kelas mana dan sebagainya. Okay. Cikgu pun boleh buat nanti. Okay. Dia minta share kelas mana kan. Okay. Tapi sebab saya nak link je, saya ambil lah share link ni. Saya nak copy anyone with the link can view. Okay. Right. Ataupun saya boleh klik share di sini. Dan saya nak share link to view. So copy link. Okay, jadi macam-macam cara lah asal kita dapat link dia lah. Ya. Masukkan dalam Google Classroom ni. Add link. Okay, masukkan dan add link. Okay, so dia dah masuk ni kat sini. Kalau web page dan sebagainya samalah. Asalkan ada link yang pelajar boleh akses. Okay, itu link. Kalau file ialah bahan di komputer. Kita browse dan kita boleh cari bahan kita di komputer kita. Okay.
bahan kita apa-apalah, saya tadi dah siap satu ni. Okey, contohnya saya masukkan daripada PDF di komputer saya ya. Dan last kali ialah YouTube kan. Okey, kalau YouTube kita boleh klik YouTube ni dan kita pun boleh search lah ya kat sini. SPM writing paper SPM. Okey. Dan kita boleh tengok kat sini mana yang bersesuaian, kita boleh just klik dan add. Okay, jadi dah banyak dalam ni. Jadi kalau YouTube ni, kalau kita ada link pun samalah ya, kita boleh masukkan secara link. Okay, dan asalkan semuanya akan terpapar dekat ruangan sini. Nota-nota, ini semua berbentuk nota, berbentuk video ya, apa saja format dokumen. Cikgu Shimi, Ya. saya nak tanya, macam mana kalau kita nak pelajar tu dia share dengan rakan-rakan yang lain, contoh kita suruh buat slide PowerPoint pembentangan dan kita nak mereka share dalam kelas. Maksudnya kalau kita letak bahagian assignment, kita je boleh tengok kan, tapi kita nak lihat setiap pelajar tu dia share PowerPoint mereka dalam classroom tu dan rakan mereka juga boleh tengok benda tu. Oh, okey. Bermaksud pelajar dia dah buat bahan dan dia boleh upload untuk share kepada rakan yang lain. Rakan-rakan yang lain. Okey. Ya, sebab kalau kita bagi assignment paparan tu memang akan keluar ke dia akan masuk Google Drive ya, dia akan masuk Google Drive apa juga yang pelajar hantar. Cuma macam cikgu cakap tadi lah, dia tak boleh, orang lain tak boleh tengok sebab itu guru saja yang boleh tengok. Jadi sebenarnya guru boleh buat satu lagi dalam Google Classroom, satu link kepada folder yang mana pelajar semua boleh tengok bahan yang pelajar-pelajar lain kongsikan. Maksudnya pelajar masih dia submit dekat assignment, tetapi folder tersebut juga di-sharekan untuk anyone with the link can view ya, supaya siapa-siapa pelajar yang berada dalam ni dia akan klik link tersebut dan pelajar pun boleh tengok. Mungkin cikgu boleh buat cara yang macam itulah ya, di mana bahan-bahan slides tersebut berada dalam satu Google Drive. Jadi dia akan Google Drive tersebut mengumpulkan semua bahan yang pelajar hantar masih melalui Google Classroom, tetapi dia daripada Google Drive lah. Ya, dia masuk dalam Google Drive. Tapi kita sebagai guru lah, sebab kita je yang boleh access, tapi kita sebagai guru, kita lah yang akan set kan supaya authorize kan supaya orang lain pun boleh tengok kepada folder tersebut. Lepas tu kita letak link tu dalam Google Classroom, letaklah bawah material, masukkan okey bahan tugasan pelajar yang telah hantar ke kan, bolehlah masukkan kat situ. Okey, mungkin cikgu boleh cuba cara macam tu kalau dapat ya. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Yang ini saya post dululah ya, material ni. Jadi ini perkongsian untuk material saja. Okey. Jadi kita boleh buat topik, nota, dan kita boleh masukkanlah ya di bawah nota ni. Okey, jadi kita boleh masuk ke sini. Okey. Okey, jadi yang ini tentang nota. Kalau reuse post ni cikgu-cikgu boleh pakai posting-posting yang pernah cikgu buat sebelum ni dalam Google Classroom. Let's say cikgu nak guna semula, cikgu tak nak type ya balik. Jadi cikgu boleh reuse. Okay, kalau cikgu klik reuse tu. Let's say dalam kelas ni, sebelum ni ada posting mana-mana. Okay.
cikgu boleh klik reuse. Let's say lah ya, reuse. Dan dia akan buka ke satu paparan assignment macam ni. Okay. Sekiranya cikgu nak guna pakai balik ayat yang sama. Sama ada daripada kelas yang sama ataupun daripada kelas-kelas yang lain. Okay. Yang itu ialah reuse post. Jadi saya delete tu dulu lah ya. Okay. Okay, jadi material dah ni. Let's say kalau cikgu nak buat kolaborasi ya. Saya ambil masa sedikit. Kalau lah nak buat kolaborasi beberapa pelajar untuk akses benda yang sama dan mereka buat berkumpulan, boleh juga. Okay lah, saya letakkan satu contoh kat sini. Tugasan contohnya Jamboard ke. OARD. Okay. Dan Jamboard saya berada dalam Google Drive. Saya ambil link Google Drive. Okay, ambil ni lah ya. Insert. Okay. Dan students okay, make a copy for each student. Okay, students can edit file. Okay, saya nak beberapa orang student untuk edit file tersebut. Jadi ini saya akan buat, kita akan buat kumpulan satu lah ya. Okay. So students can edit file. Jadi di ruangan assignment ni, kita boleh pilih beberapa orang student untuk akses file yang sama ni. Okay, dia maknanya mereka edit file yang sama untuk tugasan. Okay, jadi kita boleh pilih beberapa pelajar ni. Dan yang lain tetap sama. Kerja rumah. Bermaksud pelajar ini contohnya 5 orang lah. 5 orang pelajar ni dia merupakan satu kumpulan. Kumpulan satu. Jadi dia akan edit Jamboard yang sama untuk kumpulan satu. Okay. Jadi berikutnya, untuk yang berikutnya cikgu boleh reuse post balik untuk kumpulan yang kedua. Cikgu tandakan pula pelajar yang lain. Okay. Dan bila dah ni cikgu boleh assign. Itu satu cara lah bagaimana kita boleh buat kolaborasi melalui Google Classroom di mana beberapa pelajar berkongsi satu file yang sama, okay, dalam satu kumpulan. Okay, dan seterusnya kumpulan yang kedua dia akan buat file yang lain pula dan berikutnya lah. Okay, macam tu. Bila kat sini dia ada kat sini. Okay, 5 orang telah di-assign dan mereka boleh edit file yang sama. Okay, jadi masing-masing bekerja dalam satu kumpulan. Okay. Contohlah kalau saya buka. Okay. Okay, jadi mana pelajar yang telah dinamakan tadi dia akan boleh akses. Ya, macam Cikgu Adila ni dah dapat masuk. Jadi dia boleh edit kat sini. Kalau ada pelajar yang tadi lain pun mereka akan boleh bekerjasama dalam satu kumpulan lah. Okay. Kalau cikgu bagi pada semua pelajar untuk boleh akses, maknanya semua pelajar boleh edit Jamboard ni kan. Okay. Okay cikgu, saya tengok masa pun dah tak sedar masa pun dah 11.50. Kita mula tadi dalam pukul 10, saya diberikan masa dalam 2 jam. Okay. Saya berharap agar penerangan ni dapatlah menjadi panduan asas kepada guru-guru yang baru nak mula menggunakan Google Classroom untuk mengetahui apa yang sebenarnya berada dalam Google Classroom dan apa yang kita boleh buat dalam Google Classroom ni. Kalau cikgu biasa gunakannya dan cikgu explore sendiri, sebenarnya dia mudah. Dan dia memudahkan kerja kita sebagai guru kerana semua bahan pelajar tersebut dan markah, okay, saya tak tunjuk lagi markah. Kalau cikgu tengok grades, dia akan semua keluar dekat sini lah.
Okay, siapa yang dah hantar dan sebagainya. Yang mana ni, yang kuis santai ni kan kita dah import grades tadi. Okay, dia akan keluar kat sini. Okay, dia bahagian grades. Okay, saya nak tunjuk sedikit. Sebelum saya akhiri bengkel ni untuk serahkan kepada moderator, sedikit berkaitan dengan PowerPoint slide saya tadi. Okey, ada satu kuis yang sangat ringkas ya. Kuis yang sangat ringkas yang cikgu-cikgu boleh cuba. Ya, saya ambil kat sini. Saya letakkan di ruangan chat. Okey, cikgu-cikgu boleh cubalah jawab kuis tu. Dia sebenarnya sangat simple, sangat ringkas dan cikgu yang menjawab kalau dapat markah penuh ataupun 80%, nanti dalam email cikgu akan dapatlah sijil ni. Sijil ni daripada saya je, okey. Jadi saja je lah cikgu just jawab dan nanti cikgu just check email cikgu masing-masing ya. Okey, saya rasa itu dahulu untuk saya. Saya serahkan kepada moderator kalau ada apa-apa soalan dan sebagainya. Namun demikian masih boleh hubungi saya di Telegram saya, just search je nama saya Shimi, ataupun cikgu-cikgu boleh tanya kepada Cikgu Liana lah ya, sekiranya ada apa-apa pertanyaan selepas ini. Baik, terima kasih kepada semua cikgu yang telah memberi kerjasama dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk sesi hari ini. Baik, saya serahkan kepada Cikgu Liana. Okey, terima kasih kepada Cikgu Shimi. Okey, kita pergi kepada segmen Q&A. Tengok pada bahagian ruangan chat tu ada soalan, Cikgu Shimi boleh jawab Okey, berapa orang guru dan berapa orang murid limit boleh join kelas daripada Cikgu Mariani? Okey, berapa orang guru dan berapa orang limit, berapa orang murid ya untuk masuk join kelas. Kalau MOE, sebab dia ada beza-beza lah sebab kita menggunakan MOE. Jadi kalau tak silap untuk kelas berapa orang 20 orang ke? Tak pasti, tapi ramai lah, boleh ramai. Ya, memang cukup lah untuk cikgu, mungkin tak boleh satu sekolah jadi cikgu, tapi dia boleh lah lebih daripada 10 tu. Tapi pelajar tu ya boleh ramai, boleh sampai 1000 saya rasa ya. Okey, memang boleh ramai. Okey, itu untuk berapa orang guru. Apa beza turn in dan share tugasan tersebut? Okey, turn in kita hantar kepada guru. Kalau share tu dia macam share link kan ya. Kalau sebagai pelajar kita turn in, dia akan link terus kepada submission Google Classroom. Jika share, dia akan mungkin keluar notification untuk kita share kepada siapa ya. Kita nak bagi link sharing file tersebut kepada siapa. Jadi itulah mungkin beza dia turn in dengan share. Okay, untuk maths bolehkah kita tanda macam kita tanda bulatan biasa ya? Kalau dalam Google Classroom ni boleh kalau cikgu ada stylus pen ya, cikgu gunakan phone, dia ada annotate dan kalau cikgu boleh link dengan apps yang lain, contohnya apa tu? Kami kan yang boleh annotate kepada dokumen boleh ya. Boleh cikgu. Boleh semak macam biasa dan bila cikgu semak, cikgu bolehlah buat catatan dan pelajar akan dapat bahan tersebut secara PDF ya, sebab dia akan PDF kan sekali dengan semakkan cikgu. Dan markah masih kita kena letak ya dalam Google Classroom dan kita submit kepada pelajar. Okey, live assessment boleh.
Tetapi banyaklah kekangan-kekangannya kerana kena mengambil kira pelajar mesti boleh akses secara serentak, ya, sebab dia kata live kat sini kan. Okay. Jadi secara ataupun cikgu bagi masa daripada pukul berapa kepada pukul berapa untuk pelajar akses untuk buat kuis ataupun latihan dalam tu, pelajar submit. Pun boleh sebagai satu cara ujian. Tetapi kena pastikanlah pelajar tak ada masalah untuk akses Google Classroom, pelajar faham apa nak buat, bagaimana nak turn in dan sebagainya lah. Ya. Boleh tak tukar GC biasa yang dah ada kepada GC MOE? Maksudnya mungkin cikgu dah ada Google Classroom Gmail ya. Dah ada Google Classroom Gmail, dah ada kelas-kelas dalam tu. Lepas tu cikgu ada Google Classroom MOE dan cikgu pun ada dah kelas-kelas dalam tu. Okey, kita nak tukar tu mungkin tak boleh, tapi cikgu mungkin boleh bagi akses sebagai teacher. Tapi dia adalah dia ada beberapa kekangan di mana kalau kita pakai akaun MOE hanya boleh add teacher MOE. Kalau kita guna e-didik, kita boleh add MOE sebagai teacher. Adalah macam tu, saya pun sebenarnya kadang-kadang confuse juga. MOE ni boleh add teacher daripada akaun yang lain ke tidak ke kan. Tapi kalau kata kita nak ubah daripada Gmail GC kepada tu susah sikit lah. Dia tak boleh sebab dia tak ada link ya. Dia ada akaun yang dominan yang di mana dia boleh add teacher daripada akaun-akaun lain sebagai teacher. Kalau pakai kadang-kadang sebagai student. Kalau student daripada Gmail tak boleh dan sebagainya. So itu kita kena tengok lah ya. Dia ada beberapa kriteria, akaun e-didik dan akaun MOE juga akaun Gmail ya. Okey, kalau ada yang tanya apakah fungsi how do tu, sebenarnya itu pun baru saya pun sebenarnya belum lagi betul-betul explore apa fungsi how do tu, tapi kalau cikgu nampak dalam Google Classroom cikgu ada keluar ya paparan tu. Okey, saya share balik dekat sini tadi kan. Mungkin ada yang perasan ada kami lah, ada how do lah. Jadi ini sebenarnya satu apps third party yang link dengan Google Classroom dan dia mempunyai dua fungsi yang berbeza-beza lah ya. Tapi bila kita buka ya, contohnya how do ni, dia akan keluar paparan macam buat assignment. Okay, tapi saya sebenarnya belum explore lagi lah apa dia bezanya how do ni dengan yang lain-lain. Dia macam ni, dia akan keluar macam paparan kita bagi assignment. Okay, kita dah siap-siap semua ni topik semua sebab dia link dengan Google Classroom kita dan kita boleh assign. Okay, tapi nanti kita explore lagi kan. Saya pun suka juga nak explore benda-benda baru. Okay, tadi dekat sini tadi. Okey, jadi itu berkenaan dengan secara asasnya lah ya. Saya rasa ada kesoalan lagi. Okey. Cukuplah ya, tak ada apa-apa soalan. Ada satu tu saya nak tunjuk juga. Kita boleh juga masukkan emoji sebenarnya. Kadang-kadang kita nak nampak apa assignment, ayat-ayat yang kita masukkan dalam assignment tu kita gunakan emoji pun boleh. Ya, kalau kita gunakan laptop. Okay, let's say dekat bahagian nota ni kita nak edit nama dia. Kita rename ya. Kita nak edit nama nota ni. Dan biasa saya akan gunakan yang ni lah ya, getemoji.com ni. Kita boleh just copy and paste saja mana-mana dokumen kat sini, mana-mana emoji kat sini, kita Ctrl C dan kita Ctrl V dan kita rename. So dia akan keluar macam tu lah. So nampaklah macam lebih ni sikit kan, ada ber-icon-icon dan sebagainya. Dan even dalam kita punya
assignment ni pun kita boleh letakkan juga instruction pun kita boleh letakkan pelbagai emoji macam mana kita letak kat Telegram ke ataupun dekat Facebook dan sebagainya. Okay, itu je sikit lah untuk Google Classroom supaya nampak lebih menarik lah ya. Dan tadi pun saya tak sempat nak tunjukkan header ni pun sebenarnya kita boleh tukar kepada header yang lain. Okay, dia akan keluar macam ni lah kan. Dia akan keluar header personal kita sendiri. Kita boleh buat. Okay, even header yang bergerak-gerak, yang ni tahun lepasnya kelas, header yang bergerak tu pun kita boleh tukar ke header Google Classroom. Okay. Okay, saya rasa setakat ni saja saya jawab. Saya serahkan balik kepada Cikgu Liana. Okey, Alhamdulillah saya rasa dah selesai untuk bengkel kita pada pagi ini. Anda menjawab segala persoalan. So yang baru masuk ni sebenarnya bengkel pada pagi ini ialah anjuran daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Alang Iskandar Bagan Serai Perak. Tu kita jemput semua peserta luar yang lain, dan presenter kita pada pagi ini iaitu Cikgu Syahrin Shimi binti Saripudin daripada SMK Raja Julan Ipoh Perak. Okay, jutaan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Shimi di atas perkongsian ilmu tentang Google Classroom ini. Sangat-sangat jelas. Moga perkongsian ini dipraktikkanlah serta bengkel pada pagi ini. So saya dah berikan link isi deal pada ruangan chat, cikgu-cikgu boleh isi. Okay, terima kasih sekali lagi kepada penceramah kita Cikgu Shimi, buat warga Sekolah Menengah Alang Iskandar dan juga tim EdTech Malaysia. Okay, saya rasa itu sahaja, jam pun dah menunjukkan pukul 12:10. Okay, selamat makan tengah hari, mohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Okay, berjumpa lagi di lain kali. Okay, cikgu boleh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada penceramah. Terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu Shimi. Terima kasih semua ya. Menarik. Thank you Cikgu Shimi. Terima kasih Asliana. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Asliana dan Cikgu Shimi. Cikgu Asliana, sorry tadi terlambat, tak terlena. Ni kami sibuk ni hari PK1 sekolah kami ya, Cikgu Razi. Cikgu Shimi patutnya saya lah mengalu-alukan kedatangan Cikgu Shimi kehadiran tadi. Sorry ya. Terima kasih Cikgu Rozi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput saya untuk sesi hari ini lah. Moga bermanfaat pada semua warga sekolah. Saya nak jadi ketua kelas tadi tapi tak lulus pun. Okey, bye-bye ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Cikgu Razi. Cikgu ada link kehadiran tak? Link kehadiran tak ada, link untuk isi je ada dekat ruangan chat. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.